Recordkan dulu. Okey. Ingat salah masuk kelas. Tak. Bukan salah masuk kelas. Memang hari ini, okey, cikgu sepatutnya kelas sejarah, tapi kelas sejarah kita dah habis, 7 sesi hari itu. So, malam ini cikgu buat kelas ganti geografi. Sebab cikgu rasa ada kelas geografi tingkatan 3 yang tak dapat cikgu buat. Okey, atas masalah kesihatan hari itu kan. Jadi cikgu gantikan pada malam ini, ya. Okey. So tak apa. Kalau mana-mana yang kata cikgu, saya tak bayar cikgu untuk geografi. Tak apa, masuk je. Masuk je belajar sama-sama. Tak ada masalah pun. Yang penting kita belajar. Ya, yang penting kita belajar. Itu je. Bab yuran-yuran tu kemudian lah. Kemudian lah. Okey. Baik. Okey. So, kalau kepada mana-mana yang tak bersedia lagi tu, boleh ambil buku teks, okey, geografi untuk kita mulakan. Tapi sebelum itu mungkin kita patut break sekejap tengok. Okey, iaitu bab yang ke-8 berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, iaitu bab 8 ini. So, okey, cikgu harap kamu semua telah pun ada buku teks untuk kita lihat sama-sama. Okey, iaitu 8.1. Kamu belajar tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar daripada 4 jenis hutan. Iaitu yang pertama kamu belajar iaitu 4 jenis hutan. Yang pertama tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di gurun panas. Okey, iaitu di gurun panas, di mana kita tahu gurun panas ini terdapat di kawasan gurun-gurun. Dan kita tahu bahawa tumbuh-tumbuhan dia adalah tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang memang tahan cuaca panas. Dan kita tahu pokok-pokoknya adalah pokok jenis xerophyte. Iaitu tumbuh-tumbuhan yang mampu tinggal di mampu bertahan dalam cuaca panas sahaja yang boleh hidup di kawasan ini. Juga tumbuh secara jarang-jarang pokok-pokok dia, ya, seperti pokok kaktus, prickly pear dan sebagainya. Dan tumbuh-tumbuhan ini ada akar yang panjang, ya, akar yang panjang untuk menyerap air. Okey. Dan contoh binatang yang ada iaitu seperti kala jengking lah, yang kita telah pelajari hari itu. Serta juga ada binatang seperti kodok. Dan mereka semua ini, binatang-binatang ini hidup secara nokturnal. Iaitu, apa itu nokturnal? Iaitu hidupannya aktif pada waktu malam sahaja. Itu nokturnal, ya. Hidupannya aktif pada waktu malam sahaja. Kemudian kita belajar tentang hutan monsun tropika. Yang mana hutan monsun tropika ni banyak terdapat di India, Sri Lanka dan sebagainya. So, hutan monsun tropika ini mengalami musim kering dan musim hujan yang nyata, di mana tumbuh-tumbuhannya terdiri daripada tumbuh-tumbuhan berkayu keras. Ya, berkayu keras. Dan dia juga mempunyai tumbuh dengan ketinggian 20 hingga 30 meter, daun pokoknya yang banyak dan juga lebar bagi mendapatkan cahaya matahari. Hutan ini jarang dan kelihatan berlapis-lapis, tetapi tidak begitu nyatalah, seperti pokok jati, pokok buluh. Dan binatang yang ada kat sini, seperti monyet, dan juga buaya. So dia haiwan-haiwan yang berbulu nipis, kulitnya pun berkedut, dan dia biasanya saiz yang besar-besar lah, ya. Saiz yang besar-besar seperti buaya dan harimau Bengal ni. Kemudian kita juga belajar tentang hutan daun luruh sederhana yang banyak terdapat di kawasan Amerika Utara, Jepun, New Zealand dan Australia. Dan juga tumbuh-tumbuhannya berdaun nipis dan lembut. Dan pokok dia mempunyai kulit yang tebal untuk mengurangkan transpirasi. Maknanya apa itu transpirasi? Kehilangan air. Proses kehilangan air. Jadi nak kurangkan kehilangan air semasa musim sejuk, maka pokok-pokok ini mempunyai kulit yang tebal, ya, dan juga berbentuk silinder.
Beaver dengan badger adik-beradik ke cikgu? Tak, tak, tak. Dia bukan adik-beradik. Dia memang lain mak, lain bapak. Jangan kau samakan. Nampak ni. Beaver dengan badger kan lain tu. Badger ni macam binatang lain sikit. Beaver ni macam bukan musang. Dia memang beza lah. Memang beza. Ya. Dan hidupan-hidupan ni, okey, biasanya bila musim sejuk, binatang-binatang ini akan sama ada berhijrah, pindah ke tempat yang lain atau mereka berhibernasi. Okay. Mestilah sama. Okey. Hibernasi tu apa cikgu? Dia tak aktif dan ataupun dia tidur je sepanjang musim sejuk. Itu jenis-jenis hidupan liar yang terdapat di hutan daun luruh. Nak bela badger boleh cikgu. Boleh, 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 boleh. Ah, Macam mana dia tidur cikgu? Tak macam apa. Dia tidur je. Bila dia tidur, maka dia dapat kurangkan penggunaan tenaga. Lama, memang lama. Dia tidur, bangun sekejap-sekejap tidur, bangun sekejap-sekejap tidur. Perut dia tak lapar ke? Tak ada. Okay. So dia tidur je. Jadi itu cara dia untuk mengurangkan penggunaan tenaga dalam badan dia. Dia bukan macam kita. Cikgu, saya pun nak hibernasi lah cikgu. Boleh, boleh, tak ada masalah. Silakan. Okey. Kan. Jadi hibernasi ya. Baik. Kemudian hutan conifer. Bila sebut hutan conifer, bayangkan bentuk kon tu. Ya, bentuk kon tu, pokok-pokok dia berbentuk kon. So itu dipanggil hutan conifer yang banyak terdapat di Eropah dan juga Rusia. Di Rusia. Dan biasanya hanya terdapat beberapa je spesies pokok pada sesuatu kawasan itu. Okey, dan dia berbentuk kanopi. Kanopi pokok berbentuk kon untuk mengelakkan salji terkumpul di atasnya. Daun-daun dia bersaiz kecil, halus. Permukaan daunnya bersalut lilin untuk mengelakkan ancaman frost. Jadi ini antara contoh-contoh kita kata sebagai pokok-pokok yang terdapat di hutan daun luruh. Ini binatang-binatangnya lah seperti lynx, moose. Okey, frost tu apa? Frost tu adalah keadaan, frost ni adalah keadaan di mana suhu turun sehingga di bawah takat beku. Ni. Di bawah takat beku. Kalau takat beku kosong kan? Kosong darjah Celsius. Tapi dia bawah lagi. Dia negatif 5 darjah Celsius, negatif 10 darjah Celsius. Itu frost. Itu frost. Dan even manusia pun sebenarnya tak boleh hidup dalam keadaan negatif tu. Dia kena pakai baju-baju yang tebal, sarung tangan. Kalau dibiarkan, betul. Sebabnya kita tengah recap. Kita tengah recap ni sebenarnya. Okey. Cikgu, kan jari pendaki ais tu dia beku. Jadi hitam tu frost lah kan cikgu? Ya, betul. Hitam tu frost. Okey. Tak boleh gunalah jari dia, tak boleh. Okey, memang tak boleh. Baik. So 8.2 kita belajar tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan. Apakah kepentingan faedah tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar dunia ni yang kita belajar ni? Kita tahu bahawa tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar ni penting untuk pelancongan. Seluruh dunia suka melancong. Pergi tengok binatang, pergi tengok haiwan-haiwan, pergi tengok tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan itu. Okay. Tak ada. Boleh ke kita dapat frost tanpa pergi tempat sejuk tu cikgu? Macam ada ke penyakit yang boleh mematikan sel-sel kita? Ya, ada. Iaitu seperti jika kamu mengidap penyakit kencing manis. Kalau kamu dapat kencing manis, kalau jari kaki kamu luka, dia kencing manis tu akan melambatkan pemulihan luka di kaki kamu, menyebabkan sel mati. Dan bila sel mati, jari itu atau kaki
yang telah sel mati kat situ perlu dipotong. Sebab itu, okay, kepada semua pelajar ni, walaupun kamu muda-muda ya, sila jaga makan minum anda. Jangan banyak gula. Ingat, jangan banyak gula. Jangan, terutama sekali, jangan banyak minum Coca-Cola, Pepsi, air gas berkarbonat ni. Jangan. Okay. Banyak kan? Banyak protein tak apa, tapi jangan banyak banyak gula, banyak garam jangan. Dia boleh mencetuskan penyakit. Okay, boleh menjadi punca penyakit. Berhati-hati. Baik. Kemudian juga selain daripada untuk tujuan pelancongan, tumbuh-tumbuhan semua jadi di hidupan liar ini juga untuk menghalang hakisan. Okey, seperti di hutan paya air masin ini, yang mana kita tahu pokok-pokok bakau akan menghalang hakisan oleh air laut. Begitu juga untuk ekonomi, di mana hutan konifer dan hutan monsun tropika, kayu-kayunya, yang ini kalau kita lihat kayu-kayu ini banyak digunakan untuk menghasilkan kertas dan juga perabot, dan membuka peluang pekerjaan. Banyak tu. Okay. Dan juga ada pokok yang digunakan untuk sumber perubatan. Contohnya seperti ada beberapa jenis pokok yang boleh merawat pelbagai penyakit. Dari sudut daun dia ke, bunga dia ke, akar dia, kulit kayu, boleh dibuat ubat-ubatan. Untuk merawat, ni nampak ni. Merawat penyakit kencing manis. Okay. Kopi tu biji pine dia ke? Biji pine dia lah. Okay. Daun pokok pine ni yang kaya dengan vitamin C boleh digunakan untuk membuat teh. Biji pine berfungsi sebagai bahan antiseptik. Semula jadi untuk merawat luka. So ini kepentingan tumbuh-tumbuhan ini. Penting untuk sumber perubatan, untuk ekonomi, penghalang hakisan, untuk pelancongan. Bayangkan kalau semua pokok telah ditebang, ya, apa jadi? Apa jadi seperti mana lagu yang cikgu, lagu kelas kita, lagu geografi. Bumi yang tiada udara, bagai tiada nyawa. Nampak tak? Ada juga. Adalah. Ah, kan. So, jadi contoh lagu. Kan. Jadi, penting adanya tumbuh-tumbuhan semua jadi. Tu dia nakik. Pasti hilang suatu hari tanpa disadari. Kita kena jaga tumbuh-tumbuhan semua jadi dan kehidupan liar kita. Baik. So, itu je bab 8. Itu je bab 8. Okey. Jadi, jom kita buat latihan yang terdapat dalam buku teks ini, iaitu bila diberi peta. Okey, kita tengok di sini nombor 1. Peta menunjukkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Baik, cikgu macam mana nak ingat kawasan ni cikgu? Senang je. Iaitu, kita tahu tak, bila arah arrow ni tunjuk kat sini, ni negara apa ni? Siapa tahu negara apa ni? Negara yang terbesar di dunia. Rusia. Ya, betul. Rusia. Kalau Rusia, maka dia terkenal dengan jenis pokok apa? Iaitu hutan apa? Hutan. Siapa tahu? Hutan konifer. Pandai Sofia. Ya, itu jawapan dia. Iaitu yang A itu hutan konifer. Betul. Baik. Kita tengok pula yang B. Yang B ni pula kat mana cikgu? B kat negara mana ni? Kat mana negara mana ni? Apa? Kampung cikgu, kampung cikgu. Kampung cikgu, kampung halaman. Dah lama tinggalkan. Kampung apa tu namanya? Mereka. Ya, Amerika. Begitu, Amerika kan? Amerika. Kampung asal cikgu ya. Kan? Dulu sekolah agama kat Los Angeles ya. Pakai sapi hijau je. Baik. So di Amerika. Okey, apakah jenis hutan yang terdapat di sini?
iaitu hutan. Kita nak tulis kat sini. Hutan apa yang terdapat di Amerika? Iaitu hutan daun luruh sederhana. Okay. Hutan daun luruh sederhana. So itu di Amerika dulu. Dululah kan. Lama tak balik kan. Risau orang kampung tanya mana Cikgu Rafi. Okey, baik, tak apalah, nantilah. Baik. Kemudian, baik. Di kawasan ini, alamak cikgu, kawasan ni saya tak gerti ya cikgu. Contoh Baik, mula-mula kamu kena tahu ini kawasan benua apa ni? Apakah India ni Satya? Benua apa ni? Siapa tahu ni benua apa? Benua apa? Afrika. Afrika, betul. Bila benua Afrika, okey, dekat atas sekali tu, ingat benua Afrika, dia bawah ni memang banyak hutan. Banyak hutan. Tapi yang di atas ini ada kawasan yang warna oranye ke kuning-kuningan. Iaitu kawasan apa? Kawasan iaitu kawasan gurun panas. Gurun panas kat situ kan. Jadi itu jawapan bagi yang C. Baik. Kemudian kalau kita lihat yang di sini, ini di mana ni cikgu? Okey, kalau kita zoom betul-betul, ini di kawasan siapa tahu? Okey, iaitu kawasan apa tu? Okey, iaitu itulah di negara kat sini. Ini negara Indonesia. Indonesia. Kalau Indonesia, jenis hutan dia hutan apa? Iaitu jenis hutan monsun tropika. Yes. Hutan monsun tropika. Jadi itu di Indonesia. So kita dah dapat jawab untuk A, B, C dan juga D. Baik. Kemudian apa lagi kita nak buat ni? Okey, jom kita lihat. Okey. Lengkapkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar di dalam jadual di bawah. Okey, jom kita buat sama-sama. So, mula-mula kita tengok gurun panas. Hanya tumbuhan yang A, hanya tumbuhan yang tahan apa sahaja dapat hidup di kawasan gurun panas ni. Tahan apa? Tahan panas. Iaitu tahan cuaca panas. Okey. Tahan cuaca panas. Dia bukan tahan maki ya. Tahan cuaca panas kat situ. Okey. Tahan maki lain. Okey. Tahan cuaca panas saja dapat hidup di kawasan ini. Dan pokok-pokok jenis apa? Xerophyte. Betul. Xerophyte. Okey, iaitu pokok-pokok yang kita kata sebagai berkulit keras dan juga dia boleh tahan cuaca panas ini sahaja yang boleh hidup. Okey, dan pokok di kawasan ini tumbuh. Dia tumbuh tapi secara apa? Secara jarang, jarang-jarang. Tumbuh secara jarang-jarang pokok dia. Ada sikit pokok kat sini, kemudian padang pasir, ada sikit lagi pokok kat sini. Lepas tu ada pasir sikit, lepas tu ada pokok lagi. So dia tumbuh jarang-jarang. Dia bukan tumbuh secara akar panjang, bukan. Tumbuh secara jarang-jarang. Contoh hidupan liar. Contoh hidupan liar apa? Iaitu unta. Unta. Dan juga kala jengking. Unta, kala jengking, ya. Ini contoh hidupan liar yang terdapat di gurun panas. Bagus. Semudah dapat. Baik. Okey. Baik.
So, hutan monsun tropika pula. Kita tengok sebelah kanan. Okey, hutan monsun tropika. Hutan ini apa? Okey. Tu hutan ini apa? Nak tanya dulu. Okey, hutan ini lebat. Okey, hutan ini lebat. Boleh ke hutan ini tebal dan kelihatan apa? Boleh buat tebal. Hutan ini tebal dan kelihatan. Ya ke? Hutan ini jarang. Jarang ke? Okey, kita boleh ambil lah sebenarnya hutan ini lebat. Okey. Ya ke lebat dan kelihatan apa tetapi tidak begitu nyata. Apa dan korang ni? Macam mana korang buat ayat jawapan ni? Okey. Hutan ini apa? Lebat ke tebal? Bagi tahu cikgu. Dan kelihatan apa? Hutan. Tebal, tebal. Hutan lebat dan kelihatan tebal. Tetapi tidak begitu nyata. Boleh macam ni? Malar hijau Baik. Ya, hutan ini lebat. Lebat tu janggut kan? Bukan. Lebat tu bukan sekadar janggut pandai. Tumbuh-tumbuhan pun okey boleh juga. Daun yang banyak. Dan apa? Dan okey, dan besar. Dan bukan besar, lebar. Daun dia banyak dan lebar. Bertujuan untuk mendapatkan cahaya matahari. Hujung daun pula berbentuk apa? Berbentuk tirus. Pandai. Berbentuk tirus kat situ. Ya. Ya, dan contoh hidupan liar yang terdapat di hutan monsun tropika, monyet. Monyet. Dan juga apa? Satu lagi. Buah. Buaya. Harimau. Ya, buaya, harimau, monyet. Itu contoh hidupan liar yang terdapat di hutan monsun tropika. Ya. Baik. Hutan daun luruh sederhana pula. Terdiri daripada daun yang apa? Bagi tahu cikgu. Cikgu tahu korang semua dah tengok buku teks tu tak apa. Tengok buku teks pun tak apa. Okey. Terdiri daripada daun yang nipis. Nipis, lembut. Ya. Terdiri daripada daun yang lembut dan apa? Okey. Kalau daun lembut tak apa. Jangan orang yang lembut. Kalau orang yang lembut lain jadinya. Gitu dia buat macam tu. Kan? Bukan cikgu. Fleksibel. Kalau perempuan tak apa juga. Kalau lelaki tak boleh. Perempuan kalau lembut tak apa. Memang sifat perempuan perlu lembut. Tapi kalau lelaki lembut lain sikit ni. Gitu. Okey. Baik. Terdiri daripada daun yang lembut dan apa? Okey. 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 Cikgu zaman sekarang terbalik cikgu. Terdiri daripada daun yang lembut dan kering. Berwarna merah. Masya Allah. Okey, bolehlah kita buat sebenarnya nipis. Boleh. Lembut dan nipis. Kita tengok cikgu zaman sekarang terbalik cikgu. Zaman sekarang terbalik. Kenapa ya? Orang perempuan sekarang ni dia jadi keras. Orang lelaki pula jadi lembut. Hai. Tak bolehlah lelaki jadi lembut. Ingat lelaki beras kita cari. Beras kita beli. Orang lelaki. Tapi orang perempuan kata apa? Kami yang masak. Kan? You cakap tu kat isteri cikgu you. Apa dia? You cakap tu kat isteri cikgu. Tak ada. Tak ada. Kan? Sebab kan memang dia masak pun. Tapi cikgu pun boleh masak nasi juga. Kan? Bukan susah. Kan? Siapa sini yang pandai masak nasi? Siapa Saya sini? Pandai Adam pandai masak nasi. Nakib pandai masak nasi. Orang perempuan seorang pun tak angkat lagi ni. Orang perempuan. Mak saya. Mak kamu. 50-50 cas jadi bubur. Guys, nak masak nasi ni senang je. Gunakan jari.
Celup dalam periuk. Okey, tentukan ketinggian beras tu, kemudian kamu masukkan air, tentukan ketinggian beras itu sama dengan ketinggian jari tu. Itu je. Confirm nasi tak jadi bubur. Cikgu kesian orang tak ada jari. Macam mana kau tahu ada orang tak ada jari? Kan? Kalau orang tak ada jari, macam mana dia nak buang air besar bila dia nak basuh punggung? Kau ni kan tak baik tau. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Okey, baik. Okey. Okey, di sini. Okey, hutan daun lurus sederhana daripada daun yang lembut dan nipis, batang berbentuk silinder. Dan cabang dahan dia lebih banyak. Ya, lebih banyak. Okey. Dan contoh hidup hutan daun lurus sederhana. Contoh binatang apa yang ada kat sini? Hutan Beaver. daun. Beaver rusa gazelle, beaver. Kemudian tadi apa sebut apa? Badger okey, beaver and badger. Sampai kat Malaysia dia sebut tupai lah, apalah kan. Baik. Baik, hutan conifer pula. Kanopi pokok adalah berbentuk apa? Kanopi pokok berbentuk apa pula berbentuk? Tirus. Kanopi pokok berbentuk kon lah. Dia berbentuk kon. Kon kat situ. Kanopi pokok tu yang atas sekali Atas sekali pokok tu dia Yo, macam berbentuk. payung ke? Yang macam payung tu. Dia macam payung tu, macam payung pasar malam. Gitu. Macam payung, bukan pasar malam. Payung pasar Ramadan, bazar Ramadan. Macam itulah. Itu ya. Gitu. Ya. Batang pokok berkulit tebal. Okey. Lurus dan tinggi. Permukaan daun dia berkilat. Untuk mengelakkan apa pula berkilat, silap. Okey, berlilin. Maknanya dia macam ada lilin untuk mengelakkan daripada ancaman frost. Cikgu saya selalu panggil kawan saya Mus. Masya Allah. Okey, mungkin nama dia Musa ataupun Mustafa sebab tu panggil Mus. Kamu ni janganlah salah sangka. Kan? Cikgu nak tengok atas tadi tu. Apa dia? Nak tengok yang monsoon tropika. Monsoon tropika. Ni tadi. Okey. Baik, cikgu saya selalu panggil kawan saya Mus. Nama dia Mustafa kot. Baik. Hutan conifer. Contoh hidupan liar yang terdapat di hutan conifer iaitu mus. Dan satu lagi apa yang tadi? Dan juga lynx. Lynx. Apa dah ayam? Kan, hutan conifer mana ada ayam? Janganlah. Kan, kesian tu. Okay. Hutan conifer ada ayam. Masak ayam tu. Kan? Okey. Boleh ada ayam. Okey. Ayam hutan tu. Ayam tak. Biasa penduduk kat situ tak makan ayam lah cikgu. Makan. Tapi dia dalam ternakan. Okay, dia bukannya. Okay, ayam tu bukan binatang liar. Dia ternak. Bukan sejuk je, memang sejuk. Macam mana boleh masak pula ayam? Nama pun tempat sejuk. Bila nak masak ayam pakai api. Manusia kan boleh nyalakan api. Kan? Pakai lighter ke, pakai dapur gas ke. Ni apa benda lah kau fikir ni? Nak masak ayam pakai api lah. Takkan nak tak pakai ais. Itu bukan masak pandai. Tu ke? Apa dah. Okey. Aduh kan. Tak pernah lagi cikgu tengok orang masak ayam pakai air batu. Tak pernah. Tak pernah lagi Okey. Baik. Itulah kurang. Okey. Baik. So, kita pergi kepada soalan ketiga dan soalan keempat. Okey, soalan ketiga dan soalan keempat. Ini soalan esei. Okey.
Dia pakai tahi lembu bahan bakar. Ya, tahi lembu. Kalau hutan konifer mana nak cari lembu? Aduh. Aduh. Soalan kau ni ingat ayat-ayat kau ni ayat kebat lah Teh Ciming. Ayat kebat kau ni. Bukan dia guna petroleum ke cikgu? Memanglah dia guna petroleum. Petroleum tu dia bakar untuk menghasilkan api. Apa dah kau ni? Okay, still guna api. Okay, jom. Kita lihat soalan 3. Berikan 2 perbandingan antara hutan hujan tropika dengan hutan monsun tropika. Hutan hujan tropika ni sebenarnya dia sama macam hutan di Malaysia. Hutan di Malaysia. So, jom kita buat perbandingan. Perbandingan. Iaitu hutan hujan tropika dan satu lagi iaitu hutan monsun tropika. Baik. Dia kata dia nak 2 perbandingan kan. So, kamu bagi 2 sahaja. Bagi yang senang-senang. Okey, contoh yang pertama. Hutan hujan tropika, tumbuhannya malar segar. Malar segar pula, malar hijau. Hijau maknanya dia kekal hijau sepanjang tahun. Itu hutan hujan tropika. Kalau hutan monsun tropika, kenapa aku je ni tak cukup A ni? Kan? Okey, baik A. Hutan monsun tropika, perbezaan dia tumbuhan dia. Tumbuhan dia mengalami musim gugur. Musim gugur ataupun musim kering. Musim gugur lah. Musim gugur akibat kemarau. Musim kering ke musim luruh? Ya, bolehlah musim luruh. Bolehlah, bukan musim gugur, musim luruh. Terima kasih banyak kerana membetulkan. Tumbuhan mengalami musim luruh akibat kemarau. Itu hutan monsun tropika. Monsun tropika memang ada musim luruh, musim yang kemarau, memang ada musim kemarau. Ya. Dan yang kedua, cikgu, contoh cikgu, saya tak tahu nak bagi apa lagi perbandingan cikgu. Saya lupa cikgu, pokok-pokok dia semua macam mana. Senang saja. Kamu berikan di manakah hutan-hutan ini, di negara mana? Terdapat di negara mana? Contoh, kalau hutan hujan tropika, terdapat di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Itu. Manakala kalau di hutan monsun tropika terdapat di negara seperti India, kemudian Burma, dan juga di Indonesia. Singapura ada hutan ke cikgu? Ada dekat kawasan Bukit Timah dan juga di kawasan dia ada hutan sikit lah, hutan simpan dia sikit ada. So ini 2 perbezaan ni pun dah cukup dah. 2 perbezaan ni pun dah cukup. Tapi korang jangan buat macam ni. Kamu kena buat ayat. Ingat. Teknik untuk membuat ayat perbezaan. Ini pun cikgu kena ajar ni. Cara buat ayat perbandingan. So, So, kamu kena buat perbezaan. Iaitu, contoh iaitu hutan hujan. Bila soalan tu, berikan 2 perbandingan antara hutan hujan tropika dengan hutan monsun tropika. Kamu terus buat. Hutan hujan tropika memiliki tumbuhan yang malar hijau. Tumbuhan yang malar hijau. Tapi jangan pergi ke nombor 2.
Kamu terus bandingkan. Bandingkan tu mesti menggunakan perkataan manakala. Okey, manakala hujan monsun tropika okey, memiliki tumbuhan okey yang okey yang akan kita kata berdaun luruh pada musim kemarau. Macam tu. Maknanya apa? Kalau perbandingan, terus bandingkan. Jangan kamu explain hutan hujan tropika, kemudian baru kamu buat explain hutan monsun tropika. Jangan. Itu memang tidak akan ikut format dan akan ditolak markah. So, ingat tu betul. Kalau nak buat perbandingan, tak kira lah geografi ke sejarah. Kalau buat perbandingan, terus bandingkan. Jangan explain satu-satu. Ya, terus buat perbandingan. Baik. Okey. Kemudian untuk yang kedua, selain itu, macam tu. Ya, selain itu, okey, hutan hujan tropika, okey, tumbuh, okey, ataupun terdapat, ya, terdapat di, okey, negara seperti, okey, Malaysia, Singapura dan Brunei. Okey. Dan kemudian manakala hutan monsun tropika okey terdapat di India, okey, Burma dan Indonesia. Titik. Ini cara dia. Bagaimana untuk menjawab soalan perbandingan. So itu caranya. Maknanya terus bandingkan, jangan kamu explain hutan hujan tropika sampai okey contoh-contoh negara-negara dia. Kemudian kamu baru explain pula hutan monsun tropika dan baru explainkan negara-negara dia. Jangan. Okey, terus buat perbandingan, ya. Okey. Boleh salin jawapan dulu. Kalau dah salin, okey, boleh bagi tahu cikgu dah siap ke belum. Nanti kita akan teruskan dengan okey, dengan dah. Okey, bagus. Dah salin cikgu. Dah okey, baik. Alright. Okey, ada yang kata dah salin. Jap. Sila. Jangan risau. Okay, it's okay. Okay, it's okay. Boleh. Salin. Tak perlu rushing. Tak perlu rushing. Tai ayam bahan bakar juga ke cikgu? Okey. Okey. Kita kata untuk najis, ya. Najis sama ada tai ayam ke, tai lembu ke, kalau dikumpulkan banyak-banyak, dia boleh menjadi bahan bakar. Tapi tai ayam tu bukan dia bakar tau. Tai ayam dengan tai lembu apa semua tu, okey, dia akan kumpulkan. Cikgu, tai manusia boleh jadi bahan bakar juga? Boleh. Sebenarnya segala kita kata tinja ni najis, ya. Tinja manusia ke dan semua tu sebenarnya dia boleh dikumpulkan di satu tempat dan dia akan menghasilkan gas. Gas itu dipanggil gas metana. Gas metana itulah yang digunakan untuk bahan bakar, bukan najisnya. Bukan. Bukan pembakaran tinja, tapi gas yang dihasilkan daripada tinja itu. Itu sebenarnya. Busuk tak gas tu? Kalau gas tu dah terbakar, tak adalah busuk. Bukan. Kan? Bukan sebenarnya. Untuk pengetahuan kamu, okey, di negara India memang dia dah gunakan tau. Okey, dia orang kumpulkan tinja lembu tu, najis-najis lembu tu, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat yang tertutup. Bila dikumpulkan dalam satu tempat tertutup,
Okey, tinja itu akan menghasilkan gas, mengeluarkan gas metana. Gas metana itulah yang dikeluarkan daripada tempat tu, dikumpulkan dan kemudian dimasukkan dalam tong untuk dijadikan bahan bakar. Macam tong gas. Lagi sedap ke makanan dia, cikgu. Kau ni kan benda lah kau ni. Dia jadi bahan bakar. Dia jadi bahan bakar, dia jadi api. So najis tu bukan dibakar, tapi najis itu menghasilkan gas. Gas itu yang bahan bakarnya. Kena faham tu, bukan najis tu. Najis tu gimana? Bila dia dah keluarkan dia punya apa gas tu, maka najis itu akan jadi kering. Dia jadi kering. Bila kering dia akan keluarkan lah. Ditanam ke jadi baja. Dia boleh jadi baja kan. Najis tu dah tak ada bau lah. Sebenarnya kalau kamu nak tahu bau yang terhasil daripada tinja ni, sebenarnya bau itulah gas. Bau tu gas. Ah, kan bau tinja tu itu gas, gas metana. Memanglah busuk. Memanglah macam korang kentut. Korang kentut, kenapa dia bau busuk? Sebab datang daripada tinja dalam perut kamu. Aku dah cerita-cerita pasal tinja ni. Okey, dah. Tak ada cerita lain ke? Dah. Apa Jadi dah pasal cerita bahan pasal. bakar kan. Ya. Apa dah cerita pasal tinja kan. Dah lah perut lapar ni, kan tak lalu nak makan. Okey, baik. Okey. So, kita lihat soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Okey. Tumbuh-tumbuhan semula jadi, memainkan peranan penting terhadap pembangunan negara. Berikan ulasan anda. Sebenarnya, soalan ini bila dikata berikan ulasan anda, maksudnya berikan pendapat anda. Bila berikan pendapat anda, pendapat ini mesti berasaskan fakta yang telah kamu belajar. Iaitu fakta yang mana, cikgu? Sebenarnya, yang inilah fakta-faktanya. Ini dia. Kepentingan tumbuh-tumbuhan. 4 markah kat cikgu. Ya, betul. Kepentingan tumbuh-tumbuhan ini. Iaitu untuk apa? Untuk pelancongan. Untuk penghalang hakisan. Untuk tujuan ekonomi. Untuk sumber perubatan. Inilah dia jawapannya. Ini jawapan dia. Ya. Walaupun ditanya berikan ulasan anda. Kamu kenalah bagi tahu dari sudut empat-empat perkara ni. Baru jawapan kamu betul. Faham? So jangan ambil yang lain-lain, jangan memandai-mandai. Jangan memandai-mandai. Jadi macam mana nak buat ayat jawapan cikgu? Ayat jawapan dia senang saja. Iaitu kamu boleh ambil ayat yang pertama. Iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting terhadap pembangunan negara dengan dengan ataupun kita kata dengan berfungsi sebagai dengan berfungsi untuk pelancongan. So kita boleh explain lagi. Iaitu sebagai contoh kalau kita buat ayat jawapan seperti ini ya. Baik. So cikgu akan clearkan dulu semua ni. So kita boleh buat. So kita ambil daripada ayat soalan tadi. Betul. Betul Satya. Tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting terhadap pembangunan negara. Kerana mungkin kita boleh buat kerana menyumbang ataupun kerana berperanan penting dalam industri pelancongan. Ini kita buat ayat sendiri. Pelancongan. Jadi so kemudian kita boleh juga tumbuhan ini juga penting. Tumbuhan ini juga penting untuk mewujudkan
Okey, mewujudkan, okey, ataupun untuk penting sebagai lah. Sebagai, okey, bahan mentah dan mewujudkan peluang pekerjaan. Okey. 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 Kemudian juga kamu boleh selain itu, selain itu, okey, kita kata tumbuhan semula jadi ini, okey, penting. Okey, penting untuk apa? So, selain daripada mewujudkan peluang pekerjaan, selain daripada untuk itu, juga kita kata penting sebagai penghalang hakisan, okey, di pantai. Okey, seperti pokok bakau. Okey. Okey. Dan akhir sekali, kamu boleh buat akhir sekali tumbuhan, okey, tumbuh-tumbuhan penting, okey, sebagai sumber, sebagai sumber perubatan, okey, sebagai sumber perubatan, okey, bagi merawat penyakit. Okey, cukuplah. Kalau soalan ini nak bagi 4 markah. So, ini melayakkan kamu untuk mendapat 4 markah. Okey. Baik. So, ini yang kita kata sebagai berikan ulasan. Ulasan mesti berdasarkan fakta yang telah kamu pelajari. Okey. So, adakah ini kebat juga? Ya, ini kebat jugalah. Tapi kebat tertutup. Kebat tertutup. Inilah. Dah pukul 9 dah. Allah. Cikgu, soalan cikgu rasa masa bila yang paling sesuai untuk mengulang kaji? Dia bergantung kepada subjek. Bergantung kepada subjek ya. Kalau subjek matematik, setiap hari dan sewaktu-waktu petang. Waktu petang memang sesuai untuk matematik. Sebab matematik tidak membuat anda mengantuk. Okey, waktu petang. Kalau waktu malam memang sesuai untuk subjek yang berfakta seperti geografi, sejarah, sains. Okey. Jadi itu memang sesuai lah. Cikgu. Ya. Rasa cikgu kalau petang-petang buat subjek yang teknikal lah. Ya. Teknikal yang mengira-ngira. Yang mengira. Oh, okay. Macam tu. Petang-petang buat subjek yang mengira. Maths makes me cry. Okay. Cikgu no comment lah tentang ini. But then, sebenarnya kalau yang penting kamu kena tahu jalan kira. Okey, jalan kira, dan juga mengetahui kehendak soalan, kamu akan score maths. Itu je. And then memang kena banyak latihan lah. Pagi-pagi buta cikgu. Baik, pagi-pagi buta sebaik-baiknya kamu boleh buat subjek yang mengarang. Mengarangnya iaitu seperti BM, BI. Itu pagi-pagi buta memang elok lah. Sebab pagi-pagi buta fresh. Jadi kamu kena ingat subjek BM dengan BI ni dia sebenarnya perlukan kreativiti. Kreatif nak bina karangan, nak buat esei dan sebagainya. So dia kena kreatif. Jadi kreativiti tu datang bila otak kamu segar. Segar tu bila cikgu? Pada waktu pagi. Cikgu ada tips tak untuk buat karangan? Ikut format. Ikut format dan juga banyakkanlah membaca. Kan? Banyakkan membaca. Lagi banyak kamu baca,